Okay, kita dah live dah, Grand dengan Nava. So, kalau nak korek hidung ke apa, jangan. Okay, setakat ni kita baru ada 4 viewers. Tak apalah, kita bagi masa untuk orang share Masuk. dalam lebih kurang 2 minit. Tapi sebelum tu, Nava dengan Grand macam mana? Sihat? Sehat. Sihat. Ni ada Harisun ni. Tengok ni. Hai Dengan kakak Grand, Rina Chong. Nava dekat mana? Hai. Saya Nava stay dekat mana? Rumah? saya saya dekat tinggal dengan rumah abang saya. Semalam je sampai sini. Yang tengah view kita sekarang ni, cuba komen. Jelas tak suara Nava ataupun Gran? Boleh komen sebelum kita start, kita nak pastikan semua jelas lah. So hari ni kita akan bincang satu topik yang sebenarnya sangat besar, umum sebenarnya. Sebab dia kita membincangkan satu konsep dalam sains politik. Tapi hari ni kita akan cuba fokus kepada penggunaan ataupun aplikasi konsep ni terhadap politik Malaysia lah. Okay, kita minta kawan-kawan kita, Afiq. Abang Wan untuk teruskan share kepada kepada rakan-rakan Abang Afiq. Teruskan share. Kita ada lebih kurang 10 orang ni baru ada dalam live kita. Sebelum kita mula, kita minta kawan-kawan kita share. Okay, Gran dengan Nava ready Okay. Boleh je. Okay, kita mula kot insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera saya ucapkan kepada speaker dan juga kawan-kawan kita lah yang sedang menonton. Seperti mana yang semua tahu, hari ini kita akan membincangkan soal satu topik yang sangat besar sebenarnya, sangat umum, iaitu pandangan anak muda terhadap budaya politik Malaysia. Sebenarnya kita nak membincangkan satu konsep dalam sains politik, tapi kita memfokuskan aplikasi konsep ni dalam politik Malaysia sahaja. Sebab sebenarnya penggunaan konsep budaya politik ni boleh digunakan untuk kita memahami budaya politik yang ada di dalam negara-negara lain. Misalnya seperti Amerika Syarikat. Kan kita pelik kan, kenapa Amerika ni negara yang menjual ataupun sangat-sangat dikenali sebagai liberal demokrasi. Bahkan mereka ni memberi dana kepada negara-negara yang dulu autokrasi ataupun monarki ni supaya menjadi negara yang demokrasi. Tapi dekat negara diorang ada juga kita panggil sebagai protes jalanan dan sebagainya. Dan ini kan satu budaya yang sangat berlainan ataupun bercanggah dengan demokrasi. Yang demokrasi ni kita faham bincang cara baik dengan jalan yang damai dan mengelakkan ketegangan dan sebagainya. Tapi kenapa boleh jadi macam tu? Sebab tu hari ni kita nak bincangkan satu konsep sains politik yang sangat menarik, iaitu budaya politik, yang akan ditemani dan juga dikupas oleh rakan-rakan kita daripada sarjana muda hubungan antarabangsa, iaitu saudara Nava Nitiran dan juga saudara Gran Chong Kah Chun. Betul kan Gran Betul. Okey, untuk makluman, kedua-dua
saudara kita ni, rakan kita ni hari ni adalah seorang mahasiswa hubungan antarabangsa yang belajar di Uniza lah. Jadi hari ni kenapa ada juga orang tanya Gran dengan Nava kan, sebenarnya dia orang tanya dekat saya, kenapa hari ni speaker kita hanya tak ada pewakil daripada Melayu kan, dia orang pelik. Jadi sebenarnya jadi benda tu menimbulkan belum mula lagi tapi dah menimbulkan satu persoalan ataupun kontroversi. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya hari ni kita nak kongsikan kepada rakan-rakan kita hari ni yang untuk bercakap soal isu-isu politik tidak semestinya hanya memfokuskan kepada bangsa Melayu sahaja. Sebab kita sebagai mahasiswa yang belajar hubungan antarabangsa ataupun yang terdedah dengan ilmu ataupun disiplin ilmu sains politik, kita sebenarnya bertanggungjawab untuk membawa satu naratif yang lebih akademik, perbincangan yang lebih akademik dan juga perbincangan yang neutral. Sebab hari ni kalau kita tengok, masyarakat kita selalu membincangkan dalam naratif yang partisan ataupun dalam naratif yang sangat-sangat kepartian. Kepartian ataupun lebih kepada perkauman. Jadi ini orang yang tak terdedah dengan ilmu sains politik. Jadi tanggungjawab tu kepada mahasiswa yang belajar ataupun terdedah dengan sains politik ni adalah untuk kita membawa ataupun membangkitkan satu wacana yang neutral. Sebab isu yang kita nak bincangkan hari ni, budaya politik Malaysia, dan mungkin sedikit sebanyak macam mana kita nak mendepani isu semasa seperti isu pemandu mabuk misalnya, sepatutnya dibincangkan dalam naratif yang neutral, bukannya bersifat perkauman. Kan? Sebab semua kaum sebenarnya minum arak. Walaupun sebagai satu contoh, kaum Melayu taklah minum. Cumanya ada juga beberapa orang yang mungkin minum secara senyap-senyap lah, kan. Tapi isu seperti pemandu mabuk ni kita nak melihat dari segi sudut perkauman sahaja ke ataupun lebih bersifat terbuka. Itu yang mungkin kita akan kupas lebih lanjut insya-Allah bersama dengan Nava dan juga Gran. Mungkin untuk sebelum tu kita dah ada soalan dah. Belum mula lagi kita dah ada soalan dah daripada Wan Harrison. Ni soalan ke apa ni Wan Harrison? Okey, sebelum mula saya nak jelaskan bahawa kita ada 3 pusingan. Yang pertama, pusingan pertama dan juga pusingan kedua, kita, moderator saya akan bagi ajukan soalan kepada Nava Nitiran dan juga Gran, dan kita bagi mereka peluang untuk menjawab dan menjelaskan kepada kita. Yang ketiga, pusingan ketiga baru kita akan bacakan soalan-soalan daripada penonton lah. Jadi kalau penonton-penonton ada soalan, boleh ajukan. Nanti saya akan naikkan macam ni. Macam ni Ya, Aiman moderator bukan panel. Beginilah soalan saya akan naikkan. Baik, bagi pusingan pertama, sebelum kita masuk ke pandangan Nava dan juga Gran dalam budaya politik dan macam mana budaya ni boleh membentuk reaksi masyarakat di Malaysia ni dalam mendepani apa-apa pun isu politik dekat Malaysia, kan? Boleh tak kita minta Gran terangkan kepada kita terlebih dahulu sebenarnya apa budaya politik ni? Adakah dia sebuah konsep ataupun teori yang penting untuk kita hadam, ataupun sebenarnya dia hanyalah satu frasa yang tak ada makna? Mungkin Gran boleh terangkan kat kita. Silakan Gran. Okey, selamat pagi semua. Okey, topik besar kita budaya politik kan. Jadi kita nak bincang pasal budaya politik ni, kita kena tahu budaya politik tu apa. Basically, budaya politik tu adalah pola tingkah laku terhadap kebiasaan masyarakat dalam kehidupan bangsa dan negara. Budaya politik ni dia ada melibatkan pelbagai corak tingkah laku masyarakat, sama ada dalam pelaksanaan pentadbiran negara, dalam adat istiadat, dalam undang-undang, politik pemerintahan dan norma-norma masyarakat.
Jadi budaya politik ni boleh dikatakan sebagai satu sistem nilai bersama masyarakat yang mempunyai kesedaran untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan dasar awam untuk seluruh masyarakat. Jadi secara umum dia, memang masyarakat di setiap negara ni mempunyai budaya politik yang berbeza. Yang ni dia boleh berlaku perbezaan ni disebabkan oleh pelbagai perkara seperti keadaan, situasi, pendidikan dan norma-norma di masyarakat di negara tersebut. Jadi budaya politik ni juga akan mengalami perkembangan dan perubahan dari semasa ke semasa. Yang ni bergantung dengan pemikiran masyarakat mengenai perkembangan dan perubahan yang berlaku pada masa itu di negara masing-masing. Jadi untuk lebih memahamkan kita semua mengenai apa itu budaya politik, saya petik daripada beberapa tokoh atau sarjana yang memberi definisi budaya politik itu. Yang pertamanya dari Gabriel Ellman dan Sidney Verba yang mendefinisikan budaya politik sebagai sikap orientasi masyarakat dalam sistem politik sesebuah negara dan pelbagai bahagiannya. Dalam budaya politik, sikap dan peranan warga negara sangat mempengaruhi sistem dan budaya politik. Dari Alan R. Ball pula, dia mengatakan bahawa budaya politik itu adalah susunan pemikiran yang merangkumi sikap, emosi, kepercayaan dan nilai masyarakat yang berkaitan dengan sistem dan isu politik. Dan yang terakhir, saya petik dari Mukhtar Massoud dan Colin McAndrew. Mereka berpendapat bahawa budaya politik itu adalah satu sikap atau orientasi yang dipegang oleh setiap warga negara dalam pemerintahan negara dan semua sistem politik. Jadi secara umumnya kita boleh faham bahawa budaya politik itu boleh disimpulkan sebagai sikap, idea dan nilai-nilai yang dipegang oleh warga negara di sesuatu negara dalam sistem pemerintah politik bersama dengan isu-isu politiknya. Jadi budaya politik ni pula kita boleh fahamkan ada 3 bentuk, iaitu budaya politik parokial, budaya politik subjek atau pasif dan budaya politik partisan. Budaya politik parokial ini adalah budaya di mana tahap penyertaan politik rakyat masih rendah. Yang budaya politik ini biasanya dijumpai dalam masyarakat yang tradisional yang bersifat sederhana. Jadi ciri-ciri budaya politik parokial ini dia boleh berlaku kerana pengetahuan masyarakat mengenai politik masih rendah. Masyarakat cenderung tidak peduli dan menarik diri dari wilayah politik. Rakyat sangat jarang berurusan dengan sistem politik dan juga kesedaran masyarakat yang rendah mengenai kewujudan pemerintahan dan sistem politik di sesebuah negara. Baik, bagi budaya politik subjek atau pasif ni pula adalah di mana masyarakat cenderung masyarakat dia lebih maju dalam sistem dalam bidang ekonomi dan sosial. Mereka masih agak pasif dalam politik, tapi mereka memahami keberadaan sistem politik dan mematuhi undang-undang dan pegawai perintah. Jadi antara ciri-ciri budaya politik pasif ni pula adalah adanya kesedaran masyarakat yang sepenuhnya terhadap pemerintah, rakyat masih bersikap pasif terhadap politik, sebilangan penduduk menerima input dan permintaan memberikan input dan permintaan kepada pemerintah, tetapi juga menerima peraturan dari pemerintah. Dia bagi permintaan atau input, tapi dia juga menerima. Dan yang seterusnya adalah masyarakat juga bersedia menerima keputusan yang tidak dapat diperbetulkan atau ditentang. Bagi yang budaya politik yang bentuk terakhir pula, iaitu budaya politik partisipan, ini adalah budaya di mana masyarakat sudah ada kesedaran yang tinggi mengenai sistem politik, struktur proses politik dan pentadbiran. Budaya politik partisan ini boleh dikatakan
masyarakatnya ada kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab mereka terhadap kehidupan politik. Mereka tidak segera menerima keadaan itu, tetapi memberikan penilaian secara sedar mengenai objek politik. Rakyat mempunyai kesedaran yang tinggi sebagai warga negara aktif dan berperanan dalam politik. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih kepada saudara Grant yang saya kira Grant telah menjelaskan kepada kita budaya politik ataupun konsep budaya politik ini secara padat. Antara poin yang perlu kita faham daripada perkongsian daripada Grant ialah definisi konsep budaya politik ini ialah satu pola interaksi masyarakat terhadap isu-isu politik. Macam mana sebenarnya masyarakat mendepani ataupun memberi reaksi terhadap isu-isu politik. Grant bagi kita 3 bentuk, iaitu pertama parokial. Parokial ni orang yang langsung tidak terlibat ataupun tidak memberi reaksi langsung pada isu-isu politik. Yang kedua pasif. Mungkin diorang bagi respon tapi mungkin secara minimum sahaja. Yang ketiga ialah partisan ataupun mereka ni yang sangat-sangat aktif memberi reaksi dalam apa-apa isu politik. Sebagai satu contohnya kita tengok di Amerika Syarikat, bila ada isu-isu yang melibatkan politik, terutamanya pasal rasism, mereka ni sangat aktif sehingga melaksanakan protes jalanan misalnya. Tapi bagaimana pula dekat dengan Malaysia? Mungkin kita boleh rangkumkan budaya politik di Malaysia ni agak pasif, tapi terkadang mungkin mereka ni agak aktif kepada hal-hal tertentu yang mungkin melibatkan perkauman dan juga agama. Mungkin apa agaknya pandangan saudara Nava agaknya tentang budaya politik di Malaysia? Apa pandangannya? Sebab sebenarnya dah ada soalan dah pun. Contoh macam Amira dia boleh bagi contoh situasi yang menggambarkan budaya politik negara kita. Mungkin saudara Nava mungkin boleh jelaskan sedikit macam mana pandangan Nava terhadap budaya politik di Malaysia. Okey, selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton dan juga saudara Aiman dan juga Grant. Okey, pandangan terhadap budaya politik di Malaysia. Jelas dengar tak? Jelas. Dekat lagi sikit. Okey, saya mula Okey. Di negara kita ni, politik kita berfokus yang berbilang kaum, India, Melayu, Cina dan pelbagai kaum. Dan juga terpengaruh dengan parti politik, sejarah, pendidikan dan juga media massa. Pada pandangan saya, di Malaysia ni, yang politik di Malaysia ni mempengaruhi daripada kaum dan juga agama. Sebagai contoh, kita boleh tengok di negara kita ni kita boleh nampak parti-parti politik ni based on kita punya kaum. Sebagai contoh, untuk orang Indian MIC, untuk orang Melayu UMNO dan juga untuk orang Cina MCA. Dengan ini kita boleh nampak kebahagiaan antara kaum yang tidak stable. Dan juga dalam isu ini, ahli politik memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Pada zaman kini di Malaysia kita, kita boleh nampak ahli-ahli politik ni menggunakan kaum ataupun agama sebagai alat untuk mereka mempengaruhi masyarakat di negara kita. Sebagai contoh lah, saya tak nak fokuskan contoh, saya bagi contoh yang lain. Kita boleh nampak ada juga beberapa kumpulan yang berbaju hijau lah, berbaju putih lah, yang menyuarakan hak mereka. Dan juga satu lagi yang bukan persatuan dikatakan protes. Sebelum ni kita boleh nampak Kotor 1.0, Kotor 2.0, Kotor 3.0. Dengan ni kita boleh nampak dua bahagian yang memecahkan kita punya kaum. Kita boleh tengok, kita boleh pandangkan beberapa kaum ni yang termasuk di kumpulan ni dan juga kumpulan ni. Ni bukan sebabkan masalah kaum, ni sebabkan ahli politik tu menggunakan kaum sebagai mereka dia punya personal advantages untuk sebagai langkah untuk
mempengaruhi rakyat di negara kita. Sedangkan negara kita ni ketinggalan dari segi status pendidikan, kenaikan harga barang dan juga pelbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kenapa kita tidak boleh mentandingi dari segi ekonomi dan juga pendidikan dengan setara dengan Singapura? Walaupun negara itu kecil daripada negara Malaysia. Kenapa? Sebab politik mereka memang stabil daripada negara kita. That's the truth. Kita kena accept that. Sebabkan kita kena fokuskan masalah rakyat, bukan masalah kepada ahli politik, parti-parti politik tu. Lagi satu, masyarakat iaitu rakyat juga kena rajin, bukan rajin nak katakan, kena bijak untuk memilih ahli-ahli politik yang bertanding. Okay, saya bagi contoh dalam sejarah kita punya general, kita boleh beberapa calon bebas yang menang. Dalam satu election tu hanya beberapa persen, 1% to 2% saja yang calon bebas yang memenang general election tersebut. Yang kebanyakannya yang menang adalah calon-calon yang mewakili parti-parti politik. Saya katakan rakyat Malaysia ni kena bijak, bukan bijak, kita tidak perlu setia sangat kepada parti-parti politik. Sebagai contoh, ada juga satu ahli parlimen yang kediamannya di Selangor tapi bertanding di Kedah. Bagaimana mereka boleh ada interaksi antara rakyat dengan ahli politik? Kita boleh nampak beberapa orang, kebanyakan calon bebas tu, mereka tu bukan yang datang daripada parti-parti politik. Mereka tu masyarakat tempatan yang ingin mengubahkan keadaan, mengubahkan rakyat tersebut dan mewakili kawasan tersebut yang mengetahui seluruh masalah masyarakat tersebut, yang ingin mengubah tersebut. Tapi bila dia dah bertanding, dia tidak dapat undi yang sepenuhnya daripada masyarakat. Sebab kan mereka tu memilih rakyat calon tu berdasarkan parti politik, bukan daripada kategori individual. Dengan ni rakyat ni perlu tidak setia kepada parti politik. Kita kena rajin memilih kategori mandat-mandat dia berikan oleh calon, dan juga pengaruh daripada pihak media masa. Sebagai kita boleh tengok daripada pelbagai platform media sosial sebagai Facebook, WhatsApp dan Instagram tu menjadi sebagai pengaruh yang memang tinggi pada masyarakat zaman kini. Kita menambahkan penyebaran fitnah-fitnah, berita-berita palsu yang mudah dipercayai oleh rakyat dan menyebabkan mereka ni macam dipengaruhi oleh benda-benda negatif. Okay, kita boleh tengok situasi sekarang. Di Malaysia ni, bukan di Malaysia saja, di seluruh negara dilanda oleh pandemik COVID-19. Dan Malaysia merupakan antara negara yang bijak dan pandai menguruskan pandemik tersebut. Tapi ada juga beberapa pihak yang still mementingkan kuasa politik. Tidak menghiraukan keadaan negara, kehidupan masyarakat, still mementingkan kuasa politik dan still membuat bantahan tersebut dengan current governments and extra. Dengar tak? Dengar apa? Okay. So, kalau kita ambil contoh sebagai Barat, kebanyakan negara Barat, bukan semua, kebanyakan negara Barat, mereka parti politik tersebut tu mereka mementingkan ideologi daripada races. Tapi di Malaysia ni, kita ni ada juga ideologi, tapi kita tidak mengambil berat tentang ideologi di parti-parti politik. Mereka mementingkan lagi daripada kaum, agama dan juga beberapa perkara yang ni. Itu saja. Okay, terima kasih kepada Naval atas perkongsian pandangan yang saya kira sangat neutral. Yang ini yang
satu naratif yang kita cuba nak bawa, iaitu pandangan-pandangan yang bukan mengkritik satu pihak sahaja, tapi juga memberi satu pandangan yang mungkin konstruktif kepada kedua-dua pihak, sama ada pembangkang ataupun kerajaan. Dan antara poin yang diberikan oleh Nava sebentar tadi ialah budaya politik di Malaysia ini, yang paling jelas sekali poin Nava ialah kita terlampau polarisasi terhadap perkauman, ataupun budaya politik kita ini adalah tertumpu kepada perkauman, perbezaan. Sebagai satu contohnya yang Nava berikan tadi adalah mengapa kita tidak membincangkan soal pembangunan bersama, tetapi sebaliknya kita membincangkan pembangunan bangsa masing-masing. Yang ni yang mungkin bezanya budaya politik Malaysia dan juga Indonesia. Sebab Indonesia, mereka hanya membincangkan tentang bagaimana nak membangunkan bangsa Indonesia. Tapi kalau di Malaysia, kita wacana politik di Malaysia ni masih membincangkan bagaimana kita nak membangunkan kaum masing-masing. Kerana kita tidak bangsa ataupun kaum di Malaysia ini tidak terbangun ataupun tidak dibina sama seperti Indonesia. Indonesia mengalami proses integration dalam masyarakat mereka sehingga menjadi satu bangsa saja. Kalau macam di Malaysia, kita mengalami proses asimilasi. Sebab tu walaupun kita bangsa berbeza, tetapi kita juga masih mengamalkan dan respect ataupun menghormati budaya orang lain tanpa kita meremeh-remehkan budaya orang lain. Tapi ia membawa kepada kerumitan dalam politik kita yang mesti kita tangani bersamalah. Sebagai satu contoh, sebagai satu contoh dalam isu macam mana budaya politik ni boleh mencorak interaksi masyarakat ataupun respon masyarakat dalam mendepani isu politik, kita ambil satu contoh, iaitu contoh isu arak ataupun isu pemandu mabuk. Jadi ada pelbagai naratif. Naratif yang mengatakan kita just haramkan saja ataupun kita jangan jual lagi dah arak ni. Yang ni kebanyakannya adalah masyarakat-masyarakat majoriti Islam ataupun pandangan naratif daripada parti politik yang agak konservatif, terutamanya konservatif Islam dan juga Melayu. Kerana kita faham dalam agama Islam memang kita dah mengharamkan, dan orang Islam sebenarnya tidak mempunyai manfaat ataupun kelebihan pun dalam isu ni, jadi mereka tak kisah sangat. Jadi sebenarnya memang mereka kalau boleh yang terbaiknya ialah langsung menghapuskan ataupun tidak menjual. Tapi ada satu lagi naratif yang perlu kita faham, iaitu dalam budaya politik Malaysia, seperti yang telah diterangkan oleh Nava, sebenarnya kita adalah dalam negara Malaysia ni mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Jadi kita tak boleh nak membaca dalam aspek ataupun pandangan daripada sebelah pihak sahaja. Kan? Kita juga perlu melihat apa juga kepentingan ataupun kelebihan-kelebihan yang orang ataupun kaum yang mengkonsum arak ini. Sebelum kita melihat bagaimana budaya politik ini digunakan macam mana untuk mendepani isu arak ni misalnya, mungkin Nava boleh terangkan kepada kita apa sebenarnya perspektif ataupun kepentingan konsumsi arak ni dari segi sudut ekonomi dan juga budaya orang bukan Islam ataupun bukan Melayu. Yang mungkin pendedahan macam ni penting Nava, kan? Sebab orang Melayu ataupun majoriti Islam mungkin tidak pernah terfikir poin-poin ekonomi dan juga poin-poin kepentingan arak ni dalam budaya yang bukan Melayu. Mungkin Nava boleh kongsikan kepada kita poin tersebut. Silakan Nava. Okey, ni pasal arak kan. Okey. Saya sentuh dari segi budaya. Dulu okey. Bukan semua agama yang membenarkan pengambilan alkohol. Ada juga agama Hinduism tidak membenarkan mengambil alkohol. Agama Islam tidak membenarkan, dan agama Buddhism tidak membenarkan pengambilan alkohol. Tapi
ia bukan dia katakan disuruh oleh agama, dia telah menjadi sebagai budaya. Dia jadi macam culture di orang non muslim yang bukan Melayu dan non muslim di Malaysia sudah menjadi culture yang permintaannya sangat tinggi terhadap alkohol. Saya juga yang saya pernah baca di Facebook, platform Facebook, ada juga setengah pihak tu dikatakan apa, dia mengutuk agama lain. Dikatakan agama ni lah, orang yang agama macam ni memanglah terpengaruh dengan alkohol. Dia bukan semua agama tu. Dari yang saya baca dan saya kemauan saya, semua agama melarang pengambilan alkohol, bukan yang menyuruh mengambil alkohol. Yang dikatakan di Malaysia tu dia telah menjadi sebagai budaya, pengaruh budaya. Dia bukan suruhan daripada agama, dia jadi sebagai budaya untuk orang bukan muslim yang arak tu sebagai pengambilan mereka. Bukan semua non muslim yang minum, ada juga setengah tak minum, teetotaler. Dikata sebagai budaya, bukan suruhan daripada agama. So dari segi ekonomi, kebaru-baru ni ada banyak kes pemadam langgar dimati kan. Saya sangat sedih tentang kes tersebut sebab itu merupakan tindakan yang tidak sepatutnya berlaku. Situasi macam ni dia memang salah 100% falls on the suspect suspect yang melanggar mangsa-mangsa tersebut. Kebanyakan kematian berlaku di negara kita. Saya dah katakan ada juga beberapa pihak dikatakan mengharamkan pengeluaran alkohol. Okey. Saya boleh nampak ni sekarang ni. Kalau kita di Malaysia, kita tiba-tiba contohlah, okey, minggu depan government dah katakan mengharamkan alkohol 100%, tidak ada pengeluaran arak di negara kita. Okey, kalau dah buat macam tu, kita kena tengok dari segi ekonomi juga. Okey, di negara kita ada pelbagai syarikat pengeluaran arak. Kalau tiba-tiba government Malaysia mengharamkan syarikat arak, apakah nasib dan pekerja-pekerja di kilang syarikat tersebut? Adakah kita mempunyai backup plan untuk mereka? Apakah situasi nasib yang kepada restoran-restoran dan bar-bar yang depend on the syarikat tersebut? Terdapat pelbagai ribu-ribu bar di Malaysia yang depend on syarikat alkohol. Apakah nasib-nasib mereka kepada family-family mereka? Adakah kerajaan mempunyai backup plan untuk mereka, untuk yang hilang? Kalau sekarang dengan negara kita yang kita dilanda oleh pandemik, kebanyakan mereka yang telah akan kehilangan pekerjaan. Sekarang pun kebanyakan masyarakat kita telah kehilangan pekerjaan COVID-19. Dengan ini kalau kita terus katakan menyokong dan menyarankan untuk mengharamkan arak, itu akan menambahkan lagi kebebanan dan kehilangan pekerjaan di antara masyarakat di negara kita. Dan juga pengeluaran arak tersebut telah menguntungkan kepada pendapatan kerajaan juga. Dia menjana ekonomi negara kita. Okey, kalau dikatakan dari segi agama Islam, saya tidak mengerti saya bagi contoh saya tahu yang arak tu dia memang bertentangan dengan prinsip agama Islam. Sebab tu kebanyakan negara kita ni negara Islam, kita kena mengharam. Saya bagi contoh, kalau arak tu against the principle of Islam, yang riba, interest tu pun memang, riba tu pun memang tidak dilarang di Malaysia di agama Islam kan. Tapi kenapa ada sistem perbankan yang memang sistem perbankan tu mengamalkan sistem riba ni, interest? Kalau kita tengok, saya tak nak mention nama bank tersebut, saya baca artikel, memang believable artikel. Saya tengok satu bank ni dia punya untung interest saja, riba saja dalam 1 tahun 600 juta ringgit. 600 juta ringgit. Kenapa kita tidak mengharamkan sistem perbankan yang berdasarkan riba? Sebabkan kerana yang sistem tersebut telah memajukan masyarakat negara kita dan juga masyarakat dan juga negara kita. Perbankan ni dapat menjaga negara kita dan dapat memajukan beberapa
masyarakat. Contohnya dia bagi loan kepada seorang untuk membeli kereta, rumah dan pembelajaran dan pelbagai. Dia dapat menjana ekonomi dan memajukan sesuatu individu dari segi sosial, ekonomi dan juga dia dapat menjana ekonomi negara kita. Ni yang saya katakan. Saya kata yang peminum arak tu memang betul. Tak, salah juga. Tapi kita kena tengok juga dari segi ekonomi yang dapat menjana di negara kita. Dan pihak kerajaan dan juga pihak-pihak tertentu perlu mengketatkan undang-undang. Sebagai contoh saya bagi, di India, satu state Tamil Nadu tu, mereka tu bukan beberapa pihak. Sebagai contoh di Malaysia tu, arak tu memang senang didapat. Sebagai contoh di Selangor, kita kalau pergi Speedmart boleh dapat, 7-Eleven boleh dapat, kedai runcit boleh dapat. Di India, di Tamil Nadu, di state tu, mereka tidak letak macam tu. Mereka create satu tempat sebagai taskmark. Dia tu control oleh government. Sebagai contoh 10 pagi sehingga 10 malam. Alkohol boleh dapat dalam range tersebut saja. Selepas pukul 10 tu kedai tutup. Tidak ada akses kepada arak. So saya katakan Malaysia juga perlu mengambil inisiatif, bukan saja mengetatkan undang-undang. Mengetatkan undang-undang memang wajib, memang perlu dilakukan. Dan juga perlu mengurangkan akses kepada pendapatan alkohol, permintaan kepada alkohol. Kita kena kurangkan available of alcohol di negara kita. Kita kena berpusatkan satu tempat sebagai tempat pendapatan alkohol yang dikontrol oleh government sahaja, bukan orang parti private tau, oleh government sahaja. Yang kalau yang dapat dikontrol government tu, kita boleh lebih kurangkan akses kepada alkohol. Dan dia juga mengurangkan pelbagai kes pemandu mabuk dan juga kesihatan. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Nava yang mungkin kalau orang yang baru masuk tiba-tiba dengar Nava cakap, mesti dia terkejut lah. Sebab isu ni adalah satu isu yang sensitif. Bila kita membincangkan isu yang melibatkan arak ataupun yang melibatkan perkauman, memang sangat-sangat sensitif. Kerana itu Nava dan juga Gran kita panggil untuk memberikan penjelasan kepada kita. Yang saya kira majoriti yang melihat live kita hari ini adalah majoritinya orang Melayu dan juga orang Islam. Kan? Antara poin yang terbaik, pandangan Nava yang perlu kita faham sebentar tadi ialah memang kita perlu melihat arak ini bukan dari segi sudut perspektif perkauman semata-mata, tapi kita juga perlu melihat dari segi sudut aspek yang mungkin rakan-rakan kita yang bukan Melayu ataupun yang bukan Islam melihat dari segi sudut keutamaan ekonomi dan juga budaya. Sebagai satu contoh yang Gran mungkin pernah kongsikan kepada saya ialah perayaan yang diamalkan di negeri Sarawak. Sangat signifikan. Penggunaan arak ini dalam budaya perayaan di Sarawak tu sangat menggunakan arak. Tapi sekarang ni dalam isu pemandu mabuk ini ialah bukanlah isu arak semata-mata yang kita nak membincangkan, tapi isu pemandu mabuk ni ialah bagaimana kita nak mengawal dan juga membincangkan soal penyalahgunaan arak itu. Ini satu naratif ataupun perkataan yang perlu kita naikkan dalam wacana ataupun perbincangan kita membincangkan isu arak, ialah penyalahgunaan arak. Kerana macam Nava sebutkan tadi, saya juga sebenarnya bila bincang dengan Gran dengan juga Nava, saya terkejut bila Nava dan juga Gran mengutarakan mungkin sedikit jalan penyelesaian kepada kita untuk menghukum orang-orang yang menyalahgunakan arak ini sehingga membunuh ataupun terlibat dalam kemalangan kepada orang-orang yang tak bersalah. Jadi sebenarnya saya sangat terkejut. Nava sebagai satu contoh, dia bagi contoh ialah hukuman yang ataupun pengurangan jualan seperti model di India. Kita mengurangkan jualan, itu sebagai satu contoh yang sangat bagus.
Jadi sebenarnya saya sangat terkejut sebenarnya ada juga pandangan-pandangan yang bukan Melayu ataupun yang bukan Muslim yang mengkonsum arak ini mampu untuk melihat naratif perbincangan kita ialah penyalahan gunaan arak. Jadi dalam penyalahan gunaan arak ini, dia bukan kira orang Melayu ke, orang Islam ataupun yang bukan Melayu ke, tapi penyalahan gunaan ini kita bercakap dalam konteks kesan dia kepada masyarakat Malaysia. Kan? Jadi semua akan terkesan. Orang yang minum ke orang yang tak minum pun akan terkesan. Kan? Jadi mungkin kita akan masuk ataupun tanyakan kepada Gran. Mungkin Gran boleh jelaskan ataupun simpulkan kepada kita jalan penyelesaian. Macam mana kita nak menyelesaikan, Malaysia patut menyelesaikan isu pemandu mabuk ni secara terbaik, Gran. Mungkin Gran boleh simpulkan kepada kita. Silakan, Gran. Okey, bagi menyelesaikan isu pemandu mabuk ni, kita boleh dengar dari suara-suara netizen ni, banyak yang kata kita patut ban penjualan arak, kita patut ban kita patut ban pengambilan arak ni. Jadi yang tu suara-suara netizen ini kita harus pertimbangkan. Sebab kalau kita melaksanakan ban alkohol ni, dia akan memberi kesan kepada budaya dan juga ekonomi seperti yang disentuh oleh Naba tadi. Bagi contohnya untuk yang budaya kan, kalau kita ban alkohol, bagaimana dengan orang-orang di Sabah Sarawak ini? Sama ada Bumi Putra atau bukan Bumi Putra, apapun agama dorang, arak ni dia bagi adalah sesuatu yang signifikan bagi sesetengah etnik itu, kerana itu arak itu boleh dikatakan salah satu bahagian daripada budaya. Jadi kalau kita ban arak itu, kita akan secara tidak langsung ban budaya orang. Jadi bagi saya yang tu memang tak adil lah untuk yang tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti memandu dalam pengaruh alkohol. Dan bagi aspek ekonomi pula, kalau kita ban penjualan arak itu, dia tak mendatangkan kebaikan kepada rakyat kita sangat. Dia bukan tak mendatangkan kebaikan, tapi lebih banyak keburukan akan berlaku. Kita boleh tahu bahawa di mana arak itu ada permintaan, maka akan ada yang akan jual. Kalau kita ban penjualan arak di negara kita, semestinya secara tidak langsung akan lebih banyak berlaku penyeludupan arak dari negara jiran dan mana-mana sajalah. Dan yang ini akan menyebab bukan saja tidak menyelesaikan masalah ni, bukan saja dia tidak menghentikan penjualan ataupun buang arak tu dari negara kita, tapi dia juga mendatangkan lebih banyak masalah penyeludupan. Dan ini juga memberi satu disadvantage kepada government kerana kita tak lagi dapat collect cukai daripada produk-produk alkohol ni. Jadi yang tu kita boleh tengok bahawa memang kalau kita nak ban tu dia akan kita akan tutup satu masalah, tapi kita akan mendatangkan masalah yang lain. Jadi bagi saya untuk ban alkohol tu dan ban penjualan maupun pengambilan itu adalah kurang rasional lah. Tapi sebagaimana kita tahu memang tak ada pun agama yang menyokong penganutnya untuk ambil arak. Jadi memang sepatutnya masalah ni patut kita selesaikan, tapi bukan dengan cara dengan cara ban alkohol secara totally. Jadi untuk menyelesaikan kita dapat semestinya untuk masalah pemandu mabuk ni, semestinya kita sebagai rakyat, sebagai netizen ni, kita mahukan hukuman yang lebih berat dikenakan terhadap individu yang disabitkan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol. Sama ada dia menyebabkan kemalangan ataupun tidak, menyebabkan kematian ataupun tidak, memang memandu di bawah pengaruh alkohol itu salah di sisi undang-undang. Kalau mengikutkan undang-undang yang sedia ada, memandu di bawah
dalam keadaan mabuk boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang daripada 1,000 dan tidak lebih dari 6,000 ataupun penjara tidak lebih 12 bulan. Bagi yang menyebabkan kematian pula, pesalah boleh dikenakan hukuman denda maksimum 20,000 dan penjara maksimum 10 tahun. Dan bagi kita netizen ni, kalau katakan pemandu mabuk ni telah menyebabkan kematian, adakah denda 20,000 tu dia setimpal dengan kesalahan yang dia buat? Semestinya kita sebagai manusia yang berfikiran rasional, kita akan rasa hukuman ni terlalu ringan. Kita nak beratkan hukuman ni. Tapi ada juga seorang-seorang netizen yang katakan ingin melaksanakan hukuman gantung kepada pesalah. Jadi dalam pandangan saya, kalau kita melaksanakan hukuman gantung kepada pemandu mabuk ini, dia juga tak mendatangkan apa-apa kebaikan pun. It do no good to both party, sama ada yang mangsa ataupun pelaku. Sememangnya kalau mangsa tu meninggal dunia, sememangnya itu tidak dapat kita ganti balik nyawa orang. Jadi kalau kita gantung sampai mati pelaku tu pun, dia tak dapat menghidupkan balik mangsa itu. Jadi pada pandangan saya memang gantung tu it doesn't take any advantage. Dia tidak menginsafkan pelaku, malah dia sebenarnya secara tidak langsung dia menghukum kepada ahli keluarga pelaku dan saudara terdekat dia. Sedangkan yang melakukan tu bukan keluarga dan saudara pelaku tu pun. Kita sepatutnya more fokus kepada pelaku itu. Kita patut menghukum pelaku dan bukan ahli keluarganya. Jadi seperti yang kita inginkan, hukuman lebih berat dikenakan. Dan perkara ini memang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, di mana Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengarahkan Kementerian Pengangkutan Jalan untuk merangka atau meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau Akta 33 ini. Dan akta ini memang seperti yang telah dimaklumkan oleh Kementerian Pengangkutan, akta ini pindaan dia akan mendatangkan hukuman yang lebih berat lah. Walau bagaimanapun pindaan akta ini belum dimuktamadkan lagi dan dikatakan akan dimuktamadkan pertengahan Jun sebelum dibawa ke Dewan Rakyat untuk dibentangkan pada persidangan yang akan datang. Jadi harap-harapnya dengan mengenakan hukuman yang lebih berat ini dapat menetapkan hukuman mandatory yang lebih berat lagi, yang lebih setimpal kepada pemandu mabuk yang bagi yang menyebabkan kesederaan ataupun kematian ataupun hanya memandu di bawah pengaruh alkohol. Jadi harapnya dengan cara ini dapat memberi pembelaan kepada waris atau keluarga mangsa dan juga kita tidak memberikan hukuman yang tidak membawa apa-apa kebaikan pun. Selain daripada memberi hukuman yang lebih berat kepada pelaku pemandu mabuk ini, saya rasa salah satu aspek yang agak penting adalah kita patut memberi didikan atau kesedaran mengenai keselamatan jalan raya dan mengenai memandu di bawah pengaruh alkohol ini. Walaupun majoriti di negara kita ini beragama Islam dan di mana yang minum ini adalah golongan minoriti, tapi saya rasa ini tidak sepatutnya menghalang kita daripada memberikan kempen kesedaran tentang pentingnya pentingnya keselamatan jalan raya dan pasal isu pemandu mabuk ini. Jadi saya rasa sama ada dia terkesan kepada kita atau tidak, kita harus ada kesedaran bahawa bagi sama ada yang apapun agama, apapun bangsa, kita memang sepatutnya tahu bahawa minum arak ni memang tak baik untuk kesihatan dan kita tak sepatutnya memandu bawah pengaruh alkohol kerana kita sepatutnya tahu
betapa bahayanya memandu dalam keadaan mabuk ni. Dia boleh menyebabkan kecederaan malah kematian kepada pengguna jalan raya yang lain. Walaupun mereka tidak bersalah, mereka tidak terlibat pun dengan kesilapan tu, tapi mereka yang terkena tempias dia. Jadi kita boleh tengok bahawa kita jarang sekali nampak benda-benda kempen kesedaran pasal pemandu mabuk ini. Walau di mana pun kita memang takkan nampak benda ni, tapi pada pendapat saya benda ni patut diperkasakan lagi. Kita patut memperbanyakkan lagi kempen kesedaran ini. Bagi kita di Malaysia kita memang kurang. Walaupun saya ambil contoh dari negara asing, negara luar. Contohnya saya sebagai seorang yang selalu tengok YouTube, saya tengok YouTube vlog. So bila ada something berlaku mengenai pemandu mabuk ni, the vlogger itu ataupun Insta famous itu dia akan menyampaikan bahawa kita tak patut macam ni, kita tak patut kalau mabuk tak patut bawa kereta apa semua. Jadi walaupun kalau tiada inisiatif dari kerajaan, tapi individu ini sepatutnya sendiri memberi kesedaran kepada masyarakat. Sama ada kita ni pihak berkuasa atau tidak, memberi kempen, menyebarkan kesedaran ini seharusnya memang perlu diperbanyakkan lagi lah. Jadi saya rasa memberi didikan dan kesedaran ini memerlukan kerjasama bukan sahaja dari memerlukan pelaksanaan bukan sahaja dari kerajaan, tetapi juga dari segi masyarakat itu sendiri. Kita patut menyedarkan semua orang, sama ada kita ni apa pun agama kita, apapun kita punya bangsa, kita patutnya lebih mengajar daripada mengutuk. Jadi saya rasa itu saja untuk yang mendidik. Bagi yang cadangan seterusnya pula, seperti yang dikatakan oleh saudara Nava kita tadi mengenai pengawalan penjualan arak ini. Bagi penjualan arak ini, seperti yang dikatakan Nava tadi, kedai-kedai spesifik sahaja dibenarkan untuk menjual arak, dan publik dan kedai-kedai supermarket ini tidak sepatutnya diberikan tidak dibenarkan jual arak. Memang kita boleh lihat yang ini sedikit sebanyak akan memberi impak kepada masalah pemandu mabuk ini. Dan kita boleh lihat memang ada inisiatif yang dilakukan semenjak 2 ini sebab peningkatan kes pemandu mabuk. Kita boleh lihat ada inisiatif daripada Dewan Bandaraya KL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DB KL, yang dah menghenti pengeluaran ataupun permit untuk arak ni. Liquor license permit ni memang dah stop pengeluaran. Jadi dengan cara ni kita boleh mengurangkan premis yang dibenarkan untuk jual arak. Jadi kita dengan kurangnya arak yang kurangnya availability arak dalam society kita boleh sedikit sebanyak mengurangkan yang golongan yang minum arak ni, dan akan secara tidak langsung mengurangkan masalah-masalah pemandu mabuk ini. Dan selain daripada premis yang mengurangkan premis yang dibenarkan jual arak, jadi saya rasa juga amatlah penting untuk kerajaan mengenal pasti dan mengambil tindakan terhadap premis yang jual arak tanpa permit ini. Kerana kita sememangnya kerajaan boleh mengawal premis yang dibenarkan itu, tapi premis yang tidak dibenarkan itu, yang tiada permit itu, kita perlu hapuskan juga, sebab yang ini kita tak dapat kawal kalau kita tak tahu siapa. So kita perlu mengenal pasti mana-mana premis yang menjual arak tanpa permit ni, kita perlu hentikan supaya availability arak dalam society kita ni berkurang. Dan salah satu lagi cara pengawalan arak itu yang pernah disentuh Nava juga, saya mengambil satu contoh daripada Singapura, di mana ada curfew untuk penjualan arak ni. Di mana di Singapura selepas 10.30 malam sehingga 7 pagi tidak dibenarkan
untuk minum arak ataupun jual arak di tempat public atau non-licensed premise ini. Jadi yang ini mungkin kita boleh laksanakan walaupun impaknya tidak besar, kerana walaupun kita dah buat curfew untuk pengambilan dan penjualan arak di tempat yang public and non-licensed premise ni, tempat-tempat yang ada permit ni, premise yang ada permit penjualan arak ni masih akan beroperasi seperti biasa. Jadi kita boleh laksanakan, kita boleh ambil, mungkin kita sesuaikan dengan kita punya masyarakat setempat kita. Kita boleh adakan curfew untuk penjualan arak ini. Saya rasa itu saja dari saya. Okey, terima kasih kepada Grant. Satu pandangan dan juga cadangan yang sangat mantap. Yang boleh saya simpulkan ialah ada 3 cadangan daripada Grant, iaitu yang pertama sekali, untuk sebelum kita memahami cadangan daripada Grant, ialah bahawa kita simpulkan daripada Grant dan juga Nava ialah isu pemandu mabuk ini ataupun penyalahgunaan arak ini mesti ditanggapi ataupun didepani dengan satu budaya yang sangat baik ataupun positif. Iaitu kita melihat dari segi sudut kebaikan dan juga keburukan, dan ternyata dalam penyalahgunaan arak ini kita mesti bergerak sebagai satu, bukan berasingan, Melayu-Melayu, Cina-Cina dan juga India-India, bukan. Tapi kita mesti bertindak dan juga melihat isu ini sebagai seorang rakyat Malaysia yang tidak mahukan keselamatan kita bersama diancam oleh pemandu ataupun orang-orang yang menyalahgunakan arak. Justru sebenarnya Grant dan juga Nava, khususnya Grant, dia bagi ada 3 cadangan yang penting untuk kita faham. Yang pertama ialah kita mendidik rakyat, kita perlu mendidik rakyat. Bukan sekadar membawa naratif yang agak konservatif sehingga menimbulkan insecurity kepada non-Muslim ataupun non-Malay. Ini yang sangat-sangat bahaya untuk menimbulkan kekacauan ataupun ketegangan dalam politik kita, iaitu kita membawa kepada haram terus. Maksudnya tanpa melihat kepada kepentingan orang lain. Sedangkan kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dan mereka juga mempunyai kepentingan yang mesti kita memahami terlebih dahulu. Dan satu cadangan yang baik daripada rakan kita iaitu Grant, iaitu kita mendidik rakyat. Ya, memang benar tiada agama pun yang menyuruh untuk kita mabuk dan juga meminum arak secara salah. Tetapi ianya telah menjadi satu budaya ke dalam masyarakat kita, segelintir masyarakat kita dalam menggunakan arak dalam perayaan misalnya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, antara yang Grant ajukan ialah kita mendidik rakyat tentang kesan dan keburukan penggunaan arak sebelum memandu. Yang berkemungkinan besar akan terjadilah seperti kes-kes pemandu mabuk melanggar orang yang tidak bersalah dan sebagainya. Dan yang keduanya ialah Grant juga bersetuju untuk kita meningkatkan hukuman kepada pemandu arak. Cumanya bentuk hukuman itu mestilah realistik dan juga rasional. Kan? Yang mesti memberi kesan dan juga mendidik kepada pemandu mabuk tu dan juga memberi kebaikan kepada mungkin keluarga yang terkesan daripada kes kemalangan daripada isu pemandu mabuk. Yang ketiganya ialah satu mekanisme yang perlu dikaji oleh kerajaan dan juga mesti kita ambil serius, iaitu mekanisme untuk mengurangkan jualan arak seperti yang dibawa oleh Nava, model dalam negara India dan juga model yang Grant ajukan kepada kita iaitu model curfew yang dilaksanakan di Singapura sangat-sangat baik. Ini supaya untuk mengurangkan availability orang untuk mendapatkan arak dan kemungkinan akan mendidik masyarakat untuk mengurangkan konsumsi arak secara salah ini. Jadi sebenarnya awal-awal tadi kita membincangkan satu budaya politik yang akhirnya sebagai satu contohnya membentuk respon masyarakat kita dalam mendepani ataupun memberi respon kepada isu politik. Sebagai satu contohnya ialah isu arak yang kita bincangkan tadi. Yang akhirnya sebagai satu contoh, arak
kita mendepani ataupun memberi respon dalam isu yang dari segi sudut budaya perkauman. Kita tak melihat dari segi sudut bersama. Yang ini mungkin saya tengok ada beberapa soalan yang mungkin boleh Nava dan juga Gran tanyakan ataupun jawab persoalan-persoalan ini. Tapi sebelum tu, kita minta rakan-rakan kita untuk follow dan juga share kita punya perbincangan hari ini. Kita ada lagi setengah jam. Jadi kita akan bacakan soalan-soalan daripada penonton. Dan keduanya kita minta kepada rakan-rakan kita yang bersama kita hari ini untuk komen email anda untuk kita bagi e-book pertama Iris, iaitu Konflik Timur Tengah 101. Yang mungkin minggu depan ni kita akan cuba bincangkan ataupun bedah buku ni di samping dengan diskusi mingguan seperti sekarang. Jadi tadi kita dah tengok dah. Kita nak masuk kepada soalan ni, bersedia Nava dan juga Gran. Tadi kita dah tengok dah macam mana budaya politik di Malaysia yang agak ethnic centric sikit kan, agak polarisasi perkauman di situ yang akhirnya membentuk macam mana Malaysia ataupun rakyat mendepani isu-isu politik. Soalan dia Nava, adakah budaya politik yang perkauman ni dia memberi kesan kepada masyarakat Malaysia, memberi respon kepada isu-isu lain seperti pendidikan? Ini ada satu soalan daripada Nurul Amira. Adakah budaya politik di Malaysia ni ada mempengaruhi sistem pendidikan di Malaysia kita? Silakan Nava. Okey, Nurul Amira. Soalan yang baik daripada rakan kita. Okey, adakah budaya politik di Malaysia Dekat sikit, Nava. mempengaruhi sistem pendidikan? Sekejap nampak tak? Okey. Soalan daripada Nurul Amira, adakah budaya politik di negeri Malaysia ini ada mempengaruhi sistem pendidikan negara kita? Saya tidak boleh kata ya dan saya tidak boleh kata no, sebabkan I will say it's partially agree with this question. Kita boleh nampak setengah universiti dan college mereka ni tergantung kepada pengaruh politik untuk mendapatkan dana daripada beberapa pihak. Saya tak nak mengatakan, saya tak nak tuduh kepada beberapa college, tapi saya bagi contoh lah. Sebagai contoh, college A, college B, college C. College B, college C tu, college A, B, C tu college yang private, sektor private, tapi yang mendapat fund daripada beberapa parti politik tu hanya daripada hanya terima oleh college A sahaja. Memang di negara kita memang berlaku tentang itu, disebabkan politik itu telah mempengaruhi sistem, bukan juga sistem, pelbagai faktor-faktor pendidikan negara kita. Dan keduanya ialah status bumi putra dari segi pendidikan. Kita boleh nampak yang memang hak bumi putra tu telah dimasukkan dalam pendidikan juga, dan yang status bumi putra tu telah dinyatakan dalam federal constitution kita, perlembagaan kita tidak boleh sentuh. Tapi ada juga beberapa pihak untuk keuntungan politik mereka still menyentuh hak bumi putra tersebut dan menyetuskan pelbagai rusuhan menyebabkan yang pendidikan tersebut. Sebagai contoh, sebelum ni kita tengok kerajaan kita dari Pakatan Harapan berubah kepada Pakatan Nasional. Sebelum ni kerajaan Pakatan Harapan. Kita boleh nampak ada juga satu cadangan daripada persatuan tersebut yang tidak setuju oleh pembangkang. Bukan katakan sebab bukan sebab ideologi mereka ataupun pendapat mereka, disebabkan dia punya political selfishness saya dikatakan. Disebabkan pengaruh politikal mereka menggunakan pendidikan tersebut sebagai alat. Itu yang saya katakan. Mereka gunakan agama kaum pendidikan juga sebagai alat. Sekarang yang Pakatan Nasional, Pakatan Harapan tu sekarang dah jadi Pakatan Nasional, yang pembangkang sekarang menggunakan juga pendidikan, menggunakan benda-benda lain sebagai alat mereka untuk mempengaruhi
politik mereka. Seperti saya kata, dan juga di bahagian lain ada juga pendidikan yang tidak mempengaruhi politik. Ada juga yang ada kebaikan daripada sistem pendidikan di Malaysia kita. Bukan semua non-Musliman telah diabaikan. Ada juga yang sukses mendapat equal rights daripada sistem pendidikan di kita. Ada juga kebaikan, ada juga keburukan. Untuk soalan ini saya boleh katakan I partially agree with this question. Bukan ya, bukan tidak. Okey. Terima kasih kepada Nafa atas respon terhadap soalan Nurul Amira berkenaan dengan adakah budaya politik ini memberi kesan kepada pendidikan di Malaysia. Yang Nafa katakan adalah 50-50. Nafa 50-50 berkenaan dengan budaya politik yang memberi kesan. Yang saya kira kalau ikut pandangan saya, Nafa, saya kira konsep budaya politik ni sebenarnya dia boleh menerangkan interaksi politik di Malaysia ni sangat-sangat jelas. Yang saya sangat bersetuju dengan persoalan itu adalah pendidikan ataupun budaya politik ni dia membentuk kepada semua polisi-polisi politik di dalam Malaysia. Antaranya adalah pendidikan, yang mestilah pendidikan ini ataupun polisi-polisi pendidikan ini digubal di dalam kementerian yang di dalamnya adalah orang-orang ahli politik. Sebagai misalnya dalam kita bincangkan pendidikan, saya kira terkadang tu ada beberapa golongan yang sangat orang kata membincangkan dari segi sudut perkauman, iaitu sebagai satu contohnya kita ada sistem macam kita pernah lalui lah sistem sekolah kebangsaan. Ada juga segelintir masyarakat yang ingin memperjuangkan pendidikan yang khusus melihat kepada kaum Cina, iaitu UEC, mungkin kita pernah dengar satu ni yang pernah menimbulkan satu persoalan yang besar dulu. Jadi isu soal pendidikan ni pun menjadi satu kesan daripada budaya politik kita yang sangat polarisasi perkauman di situ. Yang saya kira itu kalau kita nak bincangkan bagaimana nak menyelesaikan permasalahan isu pendidikan dan sebagainya, perlu kita bincangkan di topik yang mungkin melibatkan sejarah penggubalan perlembagaan negara dan juga macam mana kita nak memahami pembentukan negara sehingga sekarang ni inilah memberi kesan kepada politik kita. Saya kira memanglah konsep budaya politik ni tidak boleh nak menyerangkan secara 100%, tapi saya kira budaya politik yang ada dekat Malaysia ni jelas dia memberi kesan kepada setiap wacana-wacana ataupun persoalan-persoalan yang kita bincang. Atau dalam pendidikan pun kita nak melihat tu dari segi sudut perkauman, yang sepatutnya kita melihat pendidikan ini untuk membangunkan negara Malaysia. Jadi kita teruskan kepada persoalan yang seterusnya oleh rakan kita, iaitu Najwa. Ni pun soalan ni boleh tahan juga. Soalan ni mungkin Gran boleh jawab kot. Soalan, sebentar tadi panel ada mengatakan bahawa kestabilan politik di Singapura lebih bagus berbanding politik Malaysia. Perkara ini juga menjurus kepada kestabilan ekonomi di Singapura itu sendiri. Tetapi mengapa Singapura masih tidak mengeluarkan cara bagi menangani masalah air di negara mereka dan masih membeli sumber air daripada Malaysia? Mohon pencerahan. Boleh kan? Boleh tahan juga soalan Najwa ni. Kestabilan politik lebih baik. Dalam pendidikan pun kita nak melihat tu dari sisi format yang sepatutnya kita Aman. melihat pendidikan ini Sebenarnya untuk ekonomi membangunkan negara Malaysia. Jadi Okey. kita teruskan pada soalan yang seterusnya oleh rakan kita, iaitu Najwa. Okey, bagi pandangan atau pendapat saya sendiri, kestabilan politik di Singapura tu pada pandangan saya memang lebih stabil berbanding Malaysia kerana mereka tidak lagi fokus kepada isu-isu kaum, isu-isu agama dan sebagainya. Tetapi kenapa masih tak dapat menyelesaikan isu air? Saya rasa yang ini dia lebih kepada lebih kepada masalah di geographical mereka, di mana mereka adalah sebuah pulau dan
bila mereka perlu menyelesaikan isu air ni, bila mereka perlu mendapatkan sumber air ni, semestinya mereka akan mencari dari sumber-sumber yang terdekat untuk mengurangkan kos agar agar rakyat mereka dapat dapat sumber air yang lebih murah. Lepas tu pada pendapat saya yang itu tak dapat selesai sebab yang itu bukan disebabkan oleh politik, ada politik stabil atau tak. Bila sumber tu tak ada, of course dia kena cari kat luar, dan bila dia nak cari kat luar dia nak yang murah. So macam mana pun dia akan cari yang terdekat, di mana kos untuk pengantaran dari pengantaran air dari negara jiran ke negara mereka tu dapat direndahkan, dan dapat rakyat-rakyat dapat mendapat bekalan air pada harga yang lebih murah, dan secara tidak langsung memastikan kualiti hidup rakyat di Singapura tu lebih terjamin. Itu sahaja jawapan saya untuk soalan tersebut. Mungkin Nava ada apa-apa nak tambah ke? Mungkin kita minta Nava tambah sikit sebab poin Singapura ni tadi Nava yang ajukan. Mungkin Nava ada sedikit pandangan yang boleh kita manfaatkan bersama. Silakan. Ya. Tadi saya yang bagi contoh kestabilan politik di Singapura. Okey. Yang soalan bawah tu yang pasal Singapura kan. Perkara ini juga menunjuk kepada kestabilan ekonomi di Singapura itu sendiri. Tapi mengapa Singapura masih tidak mengeluarkan cara bagi menangani masalah air di negara mereka dan masih membeli sumber air daripada Malaysia? Okey. Yang masalah air itu dia jurus kepada bukan masalah ekonomi dan juga masalah politik, dia menjurus kepada masalah sumber mereka, sumber natural resources mereka. Dan dalam soalan kamu dah memang ada jawapan, iaitu membeli air daripada Malaysia. Kalau kita tengok Singapura membeli air dari Malaysia, adakah ia menguntungkan kepada Singapura atau dia menguntungkan kepada Malaysia? Kita kena tengok dari aspek tersebut juga. Dan Singapura tu membeli air dari Malaysia, satu galen tu dalam beberapa sen saja. Yang tu bukan menguntungkan Malaysia. Kalau kita tengok dari sudut keuntungan, dia telah menguntungkan Singapura. Dia memang ada cara penyelesaian mereka, iaitu dia tidak rugi banyak dan juga boleh mendapatkan sumber yang banyak daripada Malaysia. Itu merupakan penyelesaian yang dibuat oleh Singapura yang menguntungkan mereka, bukan Malaysia. Kita juga kena tengok daripada aspek untung juga. Dia kata soalan tadi apa? Cara penyelesaian yang pembelian air dari Malaysia tu memang cara penyelesaian yang dibuat oleh government Singapore government. Dia memang tidak dia memang merugikan kita, bukan Singapura. Dia memang dah menguntungkan mereka dah. Tu yang saya nak penambahkan daripada soalan bawah. Okey, baik. Terima kasih kepada Nava dan juga Gran atas jawab soalan Najwa tadi. Kita ada satu lagi soalan daripada Aina Nurina. Ni siapa-siapalah boleh ambil, Gran ataupun Nava. Adakah sebarang sebab kukuh mengapa Malaysia masih mengamalkan parti politik berasaskan kaum? Ada tak bukti-bukti kukuh kenapa Malaysia hari ini mengamalkan parti politik berasas kaum sehingga hari ini dan tidak mahu mengubah bentuk pergerakan politik kepada sesuatu yang lebih bersifat ideologi seperti parti Democrats dan Republicans di negara-negara lain seperti USA? Siapa-siapa boleh ambil? Silakan. Saya nak jawab dulu. Bagi pandangan saya, kenapa Malaysia masih mengamalkan parti politik yang bersifat kaum ini atau ethnic centric ini, saya rasa yang ni kita boleh melihat balik kepada perlembagaan Malaysia kita sendiri, di mana kita telah meletakkan hak-hak istimewa kepada Bumi Putra. Jadi bila ada hak-hak istimewa ni, jadi akan wujud parti-parti politik yang ingin atau yang diamanahkan untuk mengukuhkan atau mendapatkan hak-hak mereka. Jadi pada pendapat saya yang
parti politik yang bersifat etnik sentrik ini berlaku dan masih diamalkan kerana mereka merasa bahawa mereka lebih penting untuk menjaga kepentingan bangsa mereka. Dan keadaan ini rasanya akan terus juga berlaku selagi kerana masih ada hak-hak penting atau hak-hak istimewa ni yang harus diperjuangkan oleh kumpulan-kumpulan etnik tersebut. Dan sekiranya kalau kita meletakkan dia lebih kepada Republican atau Demokrat, itu kita juga boleh mencapai sekiranya kita sudah melepasi isu-isu perkauman di negara kita dan kita see past through that. Kita tidak lagi isu-isu kaum dan agama ni bukan lagi isu yang menjadi tembok dalam kita punya perkembangan politik di Malaysia. Itu saja. Mungkin Nava ada nak tambah sikit berkenaan dengan soalan tadi. Seperti yang dikatakan oleh Grant, dia memang yang konsep yang diamalkan oleh ahli politik iaitu memperjuangkan hak bangsa telah menyebabkan mengapa masih Malaysia mengamalkan parti politik berasaskan kaum. Seperti yang saya dikatakan pada pasal budaya politik tu, parti-parti politik di Malaysia tu dah memang based on berdasarkan kepada kaum, bukan seperti barat yang mementingkan ideologi yang sifat Democrats dan Republicans. Saya dah katakan yang sebelum ni, Malaysia kalau kita ni nak menyatukan parti politik yang berbilang kaum, kita kena mementingkan ideologi yang diamalkan oleh kebanyakan negara-negara barat. Itu saja. Terima kasih kepada Nava dan juga Gran atas pandangan mereka terhadap kenapa agaknya Malaysia ni ataupun politik Malaysia ni memang agak berasaskan perkauman dan tidak melebihkan kepada ideologi seperti negara-negara yang mengamalkan demokrasi berpresiden seperti di USA. Tapi saya setuju dengan Gran dan juga Nava yang semestinya kita melihat juga kepada aspek sejarah atau bentukan negara Malaysia ni yang dulunya memiliki satu sistem politik yang berbeza dengan sistem politik sekarang yang mengamalkan demokrasi berparlimen ni ataupun raja berperlembagaan. Dulu tak macam tu. Ya mungkin itu satu perbincangan yang lebih ke arah sejarah, tapi satu poin yang sangat penting untuk kita faham kenapa parti politik ataupun wacana-wacana politik kita lebih ke arah perkauman sedikit. Tapi sepatutnya itu tidak menjadikan satu batu yang melemahkan kita, tapi ianya patut lebih menguatkan kita lah. Mungkin kita ada satu soalan terakhir kot. Ada soalan lagi. Soalan terakhir daripada rakan kita iaitu Wan Harrison. Ni pun soalan bultahan juga. Mungkin Gran atau Nava boleh jawab ni. Soalan, penjualan rokok juga merupakan salah satu punca ekonomi negara. Kalau kita tengok pun penjualan rokok, penggunaannya menyebabkan kematian. Manusia itu sendiri cuba membunuh diri sendiri. Jadi hal ini agak sama juga dengan pengharaman arak, bukan? Faham soalan Gran dan juga Nava? Ya. Okey. Gran atau Nava boleh respon? Okey, saya akan bagi sedikit pandangan saya terhadap soalan ni. Seperti dalam isu penjualan arak ni, pengharaman arak itu walaupun minum arak tu tidak digalakkan, tidak mendapat galakan dari mana-mana agama, tetapi masih ada
ada permintaan yang ingin mendapatkan arak ini. Dan hal ini juga boleh kita apply dalam isu rokok. Memang semestinya rokok itu tidak mendatangkan kesihatan ya. Dan memang semestinya tidak dapat galakan dari mana-mana agama pun. Tetapi kita sebagai manusia memang selagi ada permintaan, selagi itu benda tu akan masih ada dalam negara kita. Sama seperti yang saya ulas sebelum ni, pengharaman secara total kepada arak ini dia tidak dapat menyelesaikan apa-apa masalah atau isu yang timbul daripada arak ni. Dan jadi kalau kita apply keadaan ini dengan penjualan rokok pula, kalau sekiranya kita mengharamkan penjualan rokok itu di Malaysia, dia tidak dapat menyelesaikan masalah rokok ni. Kita tak dapat hentikan semua perokok yang ada di Malaysia ni terus serta-merta. Malahan dia akan menyebabkan berlakunya masalah penyeludupan. Dia akan mendatangkan lebih banyak keburukan kepada kita bila lebih banyak penyeludupan rokok yang datang dari negara-negara jiran, dan ini juga akan memberi impak yang negatif terhadap ekonomi negara. Saya rasa itu saja. Nava, ada apa-apa nak tambah? Ya. Yang soalan Harrison tu, yang pasal rokok dengan arak tu, jadi hal ini agak sama juga dengan pengharaman arak, bukan ya? Memang, sebab bukan saja arak, yang rokok tu pun bukan yang membahayakan kesihatan orang yang merokok, dan juga yang second chain smoker dia katakan, orang yang berdekatan dengan orang yang smoker tu, dia yang tu lagi serius daripada orang yang merokok sendiri. Tapi yang tu tidaklah serius seperti yang arak. Yang arak tu dia pemanah mabuk, dia terus langgar mati orang. Tapi yang ni serius juga, tapi tidaklah serius dengan pemandu mabuk tu. Tapi dikatakan dari segi ekonomi, kedua-dua pun memainkan peran yang sangat penting, sebab dua-dua bahagian iaitu arak dan juga rokok tu pun memberikan pendapatan yang tinggi kepada negara dan juga membuka pelbagai peluang pekerjaan. Kalau kita tiba-tiba secara mengharamkan 100% kita mengharamkan kedua-dua ni, memang dia akan menyebabkan kemerosatan ekonomi negara kita dan juga menyebabkan penghilangan pekerjaan yang sangat tinggi. Sebab dua-dua benda ni memang dikatakan konsumennya sangat tinggi di Malaysia. Konsumen memang sangat tinggi di Malaysia. Permintaan yang sangat tinggi di Malaysia. Kalau tiba-tiba yang permintaan tu ada, yang pengeluaran tak ada, yang seperti yang Grant katakan, ada juga berlaku penyeludupan yang merugikan pihak kerajaan. So, dua-dua pun memang penting, sama seperti arak. Okey, terima kasih kepada Grant dan juga Nava atas respon berkenaan dengan soalan-soalan yang kita dapatkan daripada penonton. Saya kira itu soalan yang terakhir kot. Mungkin sebab Nava dan juga Grant ni sebenarnya banyak sangat peminat dia dekat Uniza. Jadi soalan tu banyak. Jadi mungkin kita boleh simpan untuk minggu depan. Cumanya apa yang kita dapat simpulkan daripada perbincangan kita dengan Nava dan juga Grant pada tengah hari ni, satu yang menarik iaitu konsep budaya politik yang perlu kita fahami. Bila kita faham budaya politik yang ada dekat Malaysia, kerajaan sebenarnya itu satu kebaikan untuk kerajaan. Bila dia tahu masyarakat dia ni budaya politiknya begini, jadi dia tahu bagaimana tindakan yang sepatutnya. Khususnya kalau dalam persoalan yang membincangkan perkauman ataupun naratif perkauman dan juga naratif agama itu dibawa, sepatutnya kerajaan cepat-cepat menyelesaikan ataupun meneutralkan naratif yang salah itu. Dan dalam kita membincangkan isu-isu politik, yang sebagai satu contoh, hari ini kita membincangkan soal arak dan juga pendidikan ataupun rokok misalnya, macam mana masyarakat kita memberi respon dalam isu politik sebegini. Saya sangat suka apabila Grant dan juga Nava mampu membawa kita kepada satu naratif yang lebih
akademik ataupun naratif yang tidak bersifat perkauman dan juga kepartian. Kita melihat dari segi sudut aspek yang lebih luas, pandangan yang lebih luas, iaitu dari segi sudut ekonomi, dari segi sudut budaya dan juga pandangan masyarakat yang lain yang mungkin pandangan mainstream ataupun pandangan majoriti yang mesti kita ambil kira juga supaya pandangan kita nanti ataupun cakap-cakap kita nanti tidak menimbulkan insecurity kepada masyarakat lain. Yang akhirnya insecurity itu tidak menyelesaikan permasalahan pun. Jadi perbincangan macam ni saya kira sangat-sangat baik untuk kita faham budaya politik yang ada di Malaysia, dan insya-Allah ataupun kita mungkin sepatutnya begitulah pandangan-pandangan daripada anak muda yang saya kira sangat-sangat neutral dan sangat baik untuk kita manfaatkan kepada penyelesaian dalam isu-isu politik, terutamanya isu pemandu mabuk ni lah yang antara yang terkini. Jadi saya kira pandangan-pandangan daripada Grant dan juga Nava sebenarnya dah ada pun perkembangannya dalam peringkat penggubalan undang-undang tu. Seperti mana yang kita nampak daripada kenyataan Perdana Menteri dan juga Kementerian Pengangkutan, sebenarnya dah ada usaha untuk penggubalan undang-undang itu. Tapi kesimpulan dan juga perkara yang harusnya penonton ambil daripada perbincangan kita pada hari ini, apabila kita bincangkan apa-apa sahaja isu yang berkaitan dengan politik, tak kira lah berkenaan dengan pemandu mabuk, arak ataupun sebagainya, haruslah kita bincangkan khususnya kepada pelajar-pelajar hubungan antarabangsa dan juga pelajar-pelajar yang terdedah kepada ilmu sains politik. Kita bincangkanlah dalam naratif yang lebih neutral dan juga akademik. Kita bincangkan dalam naratif yang lebih luas berbanding dengan naratif kepartian ataupun perkauman ataupun naratif yang menjerat pemikiran dan juga memberi ketegangan kepada kita lah. Jadi sebelum kita akhiri, saya minta maaf daripada Iris. Kita minta maaf atas kekurangan dan juga kesilapan bahasa dan juga pandangan yang mungkin tak kena dan juga mengguris hati yang lain. Juga kita terima kasih kepada saudara Nava Nitiran dan juga saudara Grant, jauh daripada Sarawak ni live ni. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Nava dan juga Grant untuk teman kita dan juga diskusi. Harapnya dapat manfaat kepada kita dan juga rakan-rakan yang menonton. Dan juga jangan lupa kepada rakan-rakan kita yang lain, kalau letakkan email anda dekat ruangan komen untuk kita bagi buku e-book pertama Iris. Dan nantikan like dan juga follow kita punya page dekat Instagram, dekat YouTube dan juga dekat IG dan juga Facebook untuk dapatkan perkembangan terkini lah Iris. Nanti untuk minggu depan pun kita akan buat wacana yang sama, mungkin dengan tajuk yang berbeza. Jadi nantikan daripada kami. Untuk tu saya kira terima kasih sekali lagi untuk Nava dan juga Grant dan juga kepada semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Okay? Okay. Thank you Aiman dan juga rakan-rakan dan juga persatuan mahasiswa IIT Niza. Thank you. Bye. Bye.